Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Balkis binti Faisal, nombor matrik 22311181. Baiklah, kes yang kedua adalah Majlis Agama Islam Selangor lawan Haikom Gamuda Development Sdn Berhad dan Anaders pada tahun 2011. Kes ini diputuskan di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor. Pihak-pihak yang terlibat adalah Majlis Agama Islam Selangor merupakan perayu, yang mana perayu adalah satu badan yang ditubuhkan di bawah Seksyen 4 Klausa 1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor 2003. Perayu juga menjadi pemegang amanah tunggal kepada Wakaf, Nazar dan Amanah Negeri Selangor. Manakala responden yang pertama adalah Haikom Gamuda Development Sdn Berhad, yang mana responden pertama ini pemaju yang bertanggungjawab untuk memajukan kawasan Kota Kemuning Shah Alam Selangor. Responden yang kedua yang terlibat adalah pihak berkuasa tempatan, yang mana ia bertanggungjawab untuk meluluskan pelan kebenaran merancang bagi tanah perkuburan Islam di kawasan Kota Kemuning yang akan dimajukan oleh responden pertama. Kita pergi kepada fakta kes, yang mana pada 19 Disember 2007, perayu telah membuat tuntutan berkaitan pengesahan wakaf di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor terhadap responden pertama dan responden kedua. Antara tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh perayu adalah: yang pertama, tapak perkuburan Islam seluas 13.54 ekar yang beralamat di nombor 5 Persiaran Anggerik Area 31 Palang 122 Kota Kemuning, Seksyen 31 Shah Alam yang didaftarkan dan diisytiharkan sebagai harta wakaf. Yang kedua adalah tanah perkuburan Islam atau dikenali sebagai hartanah tersebut mestilah didaftarkan mengikut Seksyen 6 Enakmen Wakaf Selangor 1999 setelah diisytiharkan sebagai harta wakaf. Namun, responden pertama tidak berpuas hati dan bertindak memfailkan kes bantahan awal melalui permohonan interlokutori serta affidavit sokongan yang telah diikrarkan oleh pengurus syarikat iaitu Wong Ying Kui pada 31 Mac 2008. Dalam permohonan tersebut, responden pertama memohon supaya membatalkan tuntutan perayu dalam kes tuntutan pengesahan wakaf atas dengan alasan-alasan seperti berikut. Alasan yang pertama ialah Mahkamah Tinggi Syariah tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan kes, memandangkan ia adalah satu penyalahgunaan proses mahkamah dan terdapat hak orang bukan Islam di atas hartanah tersebut. Yang kedua adalah hartanah tersebut tidak pernah diwartakan atau digazetkan sebagai tanah perkuburan di bawah Kanun Tanah Negara. Yang ketiga, perayu tidak mempunyai kausa tindakan terhadap responden pertama kerana responden pertama tidak berniat untuk membuat wakaf di hartanah itu. Berkaitan dengan tanah perkuburan Islam yang tidak digazet atau diwakafkan di bawah Kanun Tanah Negara, pihak perayu dalam affidavit jawapannya telah menyatakan bahawa ia tidak sesekali menghalang perayu untuk memfailkan tuntutan pengesahan wakaf kerana perayu adalah sebuah badan yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal orang Islam dan merupakan pemegang amanah tunggal kepada wakaf di negeri Selangor. Di dalam affidavit jawapan juga, pihak perayu menyatakan ingin membuktikan elemen-elemen wakaf semasa perbicaraan dan ia tidak sesuai diputuskan melalui bantahan awal. Pada 26 Februari 2009, Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan dan memutuskan seperti berikut. Yang pertama adalah Mahkamah Tinggi Syariah berbidang kuasa untuk mendengar dan membicarakan isu wakaf yang dipertikaikan. Yang kedua, pihak perayu tidak ada kausa tindakan dalam memfailkan kes ini. Yang ketiga adalah isu wakaf tidak wujud kerana tidak ada elemen-elemen atau rukun-rukun wakaf dipatuhi dan tiada pengisytiharan wakaf dibuat oleh badan berkuasa negeri. Sehinggalah pihak perayu telah memfailkan notis rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 2 Mac 2009. Antara alasan-alasan rayuan yang dibuat oleh perayu adalah bahawa Yang Arif Hakim bicara gagal di dalam penghakimannya kerana menyempitkan pentafsiran rukun wakaf mesti ada niat pewakaf secara tersurat. Seterusnya, bahawa Yang Arif Hakim bicara telah khilaf dari segi undang-undang hukum syarak apabila tidak mengambil kira kepentingan kes ini dan memutuskannya sedangkan merit kes masih belum didengar. Yang ketiga, bahawa Yang Arif Hakim bicara telah salah di segi undang-undang dan hukum syarak apabila hanya bersandarkan sepenuhnya kepada keterangan melalui affidavit sahaja terhadap permohonan interlokutori semata-mata yang mana merit kes belum lagi didengar dan dibuktikan.
Seterusnya, bahawa Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dari undang-undang dan hukum syarak apabila memutuskan bahawa tiada elemen-elemen wakaf yang wujud dalam kes ini, sedangkan ia masih di peringkat awal prosiding dan masih belum dibicarakan. Dan yang terakhir, bagi perayu yang terakhir adalah bahawa Yang Arif Hakim bicara telah khilaf dari segi undang-undang keterangan tanpa mengambil kira tanggungjawab bagi pihak yang mengemukakan sesuatu fakta atau membuktikannya. Terdapat 3 isu yang dipertikaikan, iaitu isu yang pertama adalah sama ada Mahkamah Tinggi Syariah terkhilaf memutuskan berkenaan kausa tindakan perayu. Yang kedua adalah sama ada keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah menepati peruntukan undang-undang. Yang ketiga adalah sama ada perayu gagal membuktikan elemen wakaf terhadap hartanah tersebut. Terusnya kita pergi kepada keputusan dan alasan penghakiman, yang mana Mahkamah Rayuan telah mengenepikan perintah Mahkamah Tinggi Syariah pada 26 Februari 2009 dan Mahkamah Rayuan telah menerima rayuan perayu tersebut. Namun, Mahkamah Rayuan telah memerintahkan supaya perbicaraan ini disegerakan di hadapan Mahkamah Tinggi Syariah Selangor. Antara alasan-alasan penghakiman Mahkamah Rayuan berkaitan isu-isu yang dipertikaikan tersebut ialah, yang pertama adalah kausa tindakan, yang mana Mahkamah Rayuan berpendapat bahawa Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf kerana ia mengikut Seksyen 89 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor 2003. Majlis Agama Islam adalah pemegang amanah tunggal kepada wakaf. Namun, pihak perayu mempunyai kausa tindakan ke atas responden-responden untuk mengambil tindakan pengesahan wakaf ke atas hartanah tersebut. Mahkamah Rayuan juga telah berpendapat bahawa Mahkamah Tinggi Syariah terkhilaf apabila memutuskan perayu tidak mempunyai kausa tindakan ke atas responden-responden kerana penjagaan kepentingan orang Islam belum wujud disebabkan hartanah tersebut belum diwartakan atau digazetkan untuk kegunaan awam bagi tapak perkuburan. Namun, tujuan wakaf tanah perkuburan adalah untuk kegunaan awam. Sekiranya wakaf itu sah, maka isu kegunaan awam tersebut secara tidak langsung wujud dengan sendirinya. Dan Mahkamah Rayuan juga telah bersetuju dengan hujah perayu kerana perayu telah mengambil tindakan yang segera bagi Mahkamah Rayuan bersetuju dengan hujah perayu, yang mana perayu telah mengambil tindakan yang segera apabila pentadbir tanah Kelang masih belum diwartakan kerana pihak. Okey. Mahkamah Rayuan telah bersetuju dengan hujah perayu, yang mana perayu telah mengambil tindakan yang segera apabila pihak pentadbir tanah Kelang belum lagi mewartakan tanah tersebut sebagai tanah perkuburan, sedangkan terdapat 4 jenazah telah dikebumikan di tapak tanah perkuburan tersebut. Maka pihak perayu tidak perlu mengambil tindakan. Pewartaan bolehlah disifatkan sebagai isu pentadbiran sahaja. Bagi alasan penghakiman yang kedua, yang mana Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan tidak tepat apabila memutuskan perayu adalah gagal membuktikan niat responden pertama tanpa memberi peluang kepada perayu membuktikannya melalui perbicaraan. Hak untuk membuktikan fakta tertakluk di bawah subseksyen 73 Kuasa 1 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Selangor 2003. Yang ketiga adalah Mahkamah Rayuan berpendapat kenyataan yang dikeluarkan oleh responden pertama adalah keterlaluan. Secara jelas, ia adalah fakta korinah yang relevan dengan perbuatan mewakaf yang memerlukan satu perbicaraan untuk dibuktikan dan diputuskan. Kes yang terakhir adalah kes Tengku Zainul Akmal bin Tengku Besar Mahmud dan Anades lawan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu dan Anades pada tahun 2012. Kes ini diputuskan di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu
yang mana pihak-pihak yang terlibat adalah plaintiff. Plaintiff yang pertama merupakan Tengku Zainul Akmal bin Tengku Besar Mahmud. Yang kedua adalah Tengku Hidayah binti Tengku Habib. Bagi responden, dia terlibat adalah Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, merupakan responden pertama. Responden kedua adalah SPPT Development Sdn Bhd dan responden ketiga adalah TIS Atta Asyar Sdn Bhd. Kita pergi kepada fakta kes yang mana plaintiff pertama dan plaintiff kedua telah membuat tuntutan ke atas defendant pertama supaya mahkamah membuat perintah kepada defendant pertama seperti berikut. Tanah yang dikenali sebagai tanah konsesi cenderung adalah merupakan tanah wakaf yang diisytiharkan oleh Yang Mulia Almarhum Tengku Cik bin Tengku Abdul Rahim pada 22 Februari 1941 dan Yang Mulia Almarhum Tengku Nik Maimunah binti Sultan Zainal Abidin pada 13 Jun 1961. Yang kedua adalah tanah konsesi cenderung ini serta hasil daripada tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang berkuat kuasa pada tarikh yang diisytiharkan berdasarkan Seksyen 3 Enakmen Mengesahkan Wakaf 1972 Negeri Terengganu. Yang ketiga, defendant adalah pemegang amanah yang tunggal bagi tanah konsesi cenderung yang terletak hak kepada defendant sebagaimana diperuntukkan di bawah Seksyen 63 dan Seksyen 64 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Terengganu pada tahun 2001. Yang keempat adalah sebagai tanah wakaf, ia juga mengikut hukum syarak dan enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Terengganu, tanah konsesi cenderung tidak boleh dipindah milik atau diserahkan atau diberi pajakan atau pajakan kecil atau digadaikan. Dan apa-apa perjanjian jual beli atau pindah milik, pajakan atau pajakan kecil atau gadaian di antara defendant dengan mana-mana pihak adalah tidak sah dan terbatal kerana ia bertentangan dengan hukum syarak dan enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Terengganu. Pada 31 Disember 1986, perjanjian serahak antara Sindhi Development Sdn Bhd dengan TIS Atta Asyar Sdn Bhd adalah tidak sah kerana tanah tersebut sudah menjadi tanah wakaf. Pada 23 Ogos 1990 pula, perjanjian kecil antara TIS Atta Asyar Sdn Bhd dengan SPPT Development Sdn Bhd juga tidak sah dan terbatal. Dan perjanjian serahak pada 2 November 1995 antara syarikat TIS Atta Asyar dan SPPT Development juga tidak sah dan terbatal. Defendant juga dilarang mengeluarkan apa-apa suratan hak milik atau membuat urusan pendaftaran di pejabat tanah. Pada 11 September 2011, SPPT Development Sdn Bhd telah memasukkan notis permohonan mencelah di dalam tuntutan ke atas harta wakaf tersebut ketika prosiding perbicaraan sedang dijalankan. Namun, mahkamah menerima permohonan interlokutori dan notis bantahan awal kepada permohonan mencelah sehingga 15 November 2011, mahkamah tidak menerima jawapan balas dari pencelah. Kita pergi kepada isu-isu yang dipertikaikan. Isu pertama adalah sama ada Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar ataupun memutuskan. Yang kedua adalah sama ada pihak pencelah memenuhi kehendak Perlembagaan Persekutuan dan Enakmen Mahkamah Syariah Terengganu 2001 sebagai orang Islam. Yang ketiga adalah sama ada pihak pencelah boleh membantu mahkamah dalam tuntutan plaintiff-plaintiff dengan defendant bagi tuntutan induk. Sebelum kita pergi kepada keputusan dan alasan penghakiman selanjutnya, yang mana responden-responden kepada permohonan mencelah iaitu plaintiff-plaintiff dalam kes induk telah memasukkan beberapa alasan-alasan berkaitan tentang pencelah ini, iaitu SPPT Development, yang mana pencelah adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan pada 16 Ogos 1984 di bawah Akta Syarikat 1995. Yang kedua adalah pemegang-pemegang saham pencelah adalah dua orang iaitu Yong Elin dan Datuk Seri Yong Tu Sang Sang. Manakala bagi lembaga pengarah pencelah pula adalah Datuk Seri Yong Tu Sang Sang, Yong Elin dan Teo Beng Jing. Responden juga percaya bahawa kesemua pemegang saham dan pengarah-pengarah pencelah adalah bukan beragama Islam. Responden juga percaya menurut di bawah Courts of Judicature Act 1964 dan Akta Syarikat 1965, hanya mahkamah sivil yang mempunyai bidang kuasa untuk mendengar perkara-perkara yang melibatkan atau yang berkaitan dengan syarikat-syarikat tersebut. So, kita pergi kepada keputusan hakim yang pertama, yang mana Mahkamah Tinggi Syariah tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan permohonan mencelah daripada pencelah yang dicadangkan dalam tuntutan kes Seterusnya kita
kita pergi kepada keputusan penghakiman dan alasan penghakiman. Yang pertama adalah Mahkamah Tinggi Syariah tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan permohonan mencelah daripada pencelah yang dicadangkan dalam tuntutan ke atas harta wakaf iaitu SPPT Development Sdn Bhd. Yang mana pencelah ini, Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa kerana ia melibatkan atau berkaitan dengan syarikat-syarikat dan hanya Mahkamah Sivil yang boleh memutuskan perkara isu tersebut. Keputusan yang kedua adalah SPPT Development Sdn Bhd bukanlah pihak atau orang Islam sebagaimana peruntukan undang-undang, yang mana Mahkamah Tinggi Syariah tidak mempunyai bidang kuasa mendengar dan memutuskan tuntutan yang dibawa oleh SPPT Development Sdn Bhd untuk menjadi pihak pencelah kerana pihak pencelah ini bukanlah beragama Islam, dan Mahkamah Tinggi Syariah hanya memutuskan pihak-pihak yang beragama Islam sahaja mengikut peruntukan undang-undang Perlembagaan Persekutuan dan Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Negeri Terengganu. Yang ketiga adalah SPPT Development boleh memberi keterangan secara bayyinah ke dalam Mahkamah Tinggi Syariah untuk mana-mana pihak yang bertikai dalam tuntutan ke atas harta wakaf tersebut. Dan yang terakhir adalah kos prosiding permohonan mencelah ditanggung oleh pihak-pihak.